wabarakatuh. Saya Cikgu Hafiz. Hari ini kita akan belajar tajuk penyata penyesuaian bank tanpa kemaskini buku tunai. Kita akan menggunakan kaedah kotak. Macam mana kaedah kotak? Nanti kita akan tengok. Sebelum itu kita kena tahu dahulu kenapa berlaku perbezaan buku tunai dengan penyata bank. Buku tunai dengan penyata bank ni, bila sampai saja penyata bank, kita semak dengan buku tunai yang kita buat tak sama. Sebab apa? Ada 6 perkara utama yang menyebabkan berlakunya tak sama, ketidaksamaan baki antara buku tunai dan penyata bank. Yang pertama, kita panggil dia deposit belum dikreditkan. Kenapa kita panggil deposit belum dikreditkan? Sebab buku tunai, duit masuk kita rekod sebelah debit. Tapi penyata bank, duit masuk kita rekod di sebelah, bank akan rekod di sebelah kredit. Jadi deposit belum dikreditkan ni maksudnya kita dah rekod dekat debit buku tunai, tapi dekat kredit penyata bank masih belum wujud. Kenapa? Kita dah terima duit daripada pelanggan, cek daripada pelanggan, tetapi cek tersebut kita masih belum tunaikan di bank. Maka bank tak tahulah, sebab tu bank tak rekod. Yang kedua, cek belum dikemukakan. Maksudnya kita dah keluarkan cek kepada pembekal, tapi pembekal masih belum kemukakan cek tersebut dekat bank. Maka bank tak tahu. Kita dah rekod, bank belum rekod. Yang ketiga, penerimaan oleh bank bagi pihak pelanggan. Contohnya, mungkin dividen, duit dividen masuk, surat tak sampai lagi, surat maklumat tak sampai lagi, maka kita tak rekod. Tapi bank dah rekod. Sebab apa? Sebab dah masuk dalam bank. Yang ketiga, pembayaran oleh bank bagi pihak pelanggan. Bank tolak duit dalam akaun kita, tapi kita masih belum terima makluman, maka kita tak rekod. Penyata bank telah pun direkodkan. Yang kelima, berlakunya cek tak laku ataupun cek tak layan. Apa maksudnya? Mungkin ada berlaku kesalahan pada cek, mungkin tanda tangan ada silap, ataupun mungkin berlaku kerosakan, maka cek tersebut tak laku. Jadi dalam buku tunai kita dah rekod, tapi dalam penyata bank dia tak rekod. Sebab apa? Cek itu tak boleh diterima. Yang keenam, berlakunya kesilapan amount dalam buku tunai. Ingat yang salah bila ada kesilapan, amount yang betul adalah penyata bank. Dalam buku tunai, jika nombor ceknya adalah sama, maka dalam buku tunai adalah amount yang salah. Jadi kita kena betulkan semula supaya bakinya sama. Kita pergi terus kepada soalan. Buku tunai baki akhirnya adalah 12,400. Tetapi penyata bank baki akhirnya adalah 8,820. Nampak? Ada berlaku perbezaan. Disebabkan 6 perkara tadilah. Jadi yang ini kita akan gunakan kaedah kotak. Macam mana kaedah kotak ni? Kita lakarkan kotak seperti ini. Debit, kredit, buku tunai, penyata bank. Kita akan ambil maklumat yang nak digunakan sahaja, dimasukkan dalam kotak. Langkah yang pertama, baca maklumat tambahan dulu. Kenal pasti dua benda, kesilapan dan cek tak laku. Yang pertama adalah cek tak laku. Rujuk penyuruh bayar. Ini adalah cek tak laku. Maka tandakan star pada cek tak laku.
28 hari bulan Sri Kejora. Okey. Yang kedua, cek yang dikeluarkan 354780 dikenal pasti berlaku kesilapan catatan dalam buku tunai. Okey, kita tengok. Cek 80. Cek 80 tandakan star. Okey. Dan dalam buku tunai kita rekod 1865, tapi penyata bank rekod 1658. Jadi nilai yang betul yang mana? Nilai dalam penyata bank 1658. Maksudnya kat sini sebelah kredit kita terlebih rekod. Jadi macam mana nak buat? Nanti kita tengok. Okey, sebelum itu kita nak buang dahulu maklumat yang tak digunakan. Okey, yang pertama, maklumat yang pertama adalah cek yang sebelum daripada cek yang pertama. Tengok, cek yang pertama adalah 80. Cek yang sebelum 80 dalam penyata bank ini kita buang 79. Kita buang. Kenapa? Cek ni telah pun diambil kira pada bulan lepas. Jadi bulan ini kita tak perlu ambil kira lah. Sudah pun dibuat pelarasan. Okey. Lepas tu barulah kita potong nombor cek yang sama. 80 tak perlu potong sebab ada kesilapan. Okey, 81 ada. Jadi potong. Satu, ini kita tak nak guna. Sebab apa? Sebab yang ini telah pun sama. Dua-dua ada. 82 belum ada. Okey, 82 Sri Sina Desa belum ada. 83 ada. Potong. Kita tak nak. Okey, 84 ada. Potong. 84. Okey, 85 ada. Sama juga, potong. Kita tak nak guna sebab dah ada. Okey, 86 belum ada, jadi jangan potong. Okey, lepas tu 87 ada, sama, potong. 87. Okey, 78 nombor cek ni sebelum nombor 80 pun sama, potong. Tadi tertinggal. 78 maksudnya sebelum 80 tu semua kena potong. Sebab maklumat tu kita dah ambil kira. Okey, lepas tu kita tengok yang debit buku tunai dengan kredit penyata bank pula. Jadi debit buku tunai jualan sewa 4500 tak ada. Jualan 127 ada. Gariskan. Okey, lepas tu 338 ada. Nora. Gariskan. Sebab kita tak nak maklumat ni. Sundram 15 belum ada. Mutiara Berhad 2004 ada. Okey, Mutiara Berhad pun sama, kita gariskan. Okey, Sri Kejora 1789 belum ada. Jadi biarkan. Jadi kita dah buang maklumat yang kita nak gunakan, yang tak nak guna. Jadi tinggal maklumat yang kita nak gunakan sahaja. Maklumat yang tinggal ini kita pindahkan dia, masukkan ke dalam kotak ni. Okey, yang pertama sebelah debit kita ada, yang tinggal adalah sewa Sundram. Yang kesilapan dengan cek tak laku nanti dulu. Okey, yang kedua sebelah kredit kita ada Sina Saujana Berhad. Okey, lepas tu sebelah debit penyata bank kita ada Insurance Charge Bank. Okey. Sebelah kredit kita ada 2655 commission. Okey. Dan kita masukkan ke dalam kotak ini. Okey.
Okey. Kita masukkan ke dalam kotak. Okey. Untuk kesilapan kita tengok. Yang betul adalah penyata bank. Ini yang betul. Yang salah, berlaku perbezaan sebanyak 207. Okey, 207. Bila lebih, letak sebelah yang sama. Sebelah kredit 207. Okey. Untuk kesilapan. Kalau berlaku pengurangan, sebaliknya. Maksudnya letak di sebelah debit. Okey. Sama juga kalau berlaku debit dan kredit. Kalau debit lebih, letak sebelah debit. Kalau berlaku pengurangan dekat debit, letak sebelah kredit. Okey. Untuk cek tak laku, letak sebelah yang sama. Untuk cek tak laku, letak di sebelah yang sama. Okey. Kita letak dia duduk sebelah debit, maka kita letak di sebelah debit. Okey. Jadi ini sahaja maklumat yang kita nak. Maklumat ini kita akan pindahkan ke dalam penyata penyesuaian bank. Okey. Nak ingat rumusnya BCD. Apa maksud BCD? Okey, penyata penyesuaian bank, kita tulis tajuknya. Okey. Penyata penyesuaian bank pada 31 Oktober 2018. B maksudnya kita mula dengan baki buku tunai. Baki, nak tahu debit ke kredit, tengok baki akhir. Okay, tadi adalah baki akhirnya sebelah kredit, maka baki awalnya sebelah debit, maka baki debit kita panggil. Debit buku tunai sebanyak, buku tunai tadi bakinya adalah 12,400. B, tambahkan dengan C, iaitu cek belum dikemukakan. Okey, cek belum dikemukakan. Cek belum dikemukakan berada di sebelah kredit, betul? Maka yang bahagian kredit ini semuanya kita letak di bahagian tambah, kumpulan tambah. Maka yang bahagian sebelah debit ini kita letak di kumpulan tolak. Faham? Kalau C maksudnya ambil semua sekali ni, termasuk dalam penyata bank ini, letak di bahagian tambah. Yang debit ini, bahagian debit ini letak di bahagian tolak. Okey, jadi cek belum dikemukakan tadi kita ada sinar desa sebanyak 1255. Lepas tu kita ada Saujana Berhad sebanyak 954. Lepas tu kita ada kesilapan, iaitu demo maju. Kesilapan 207. Dan kita ada penerimaan, iaitu komisen sebanyak 2655. Okey, ini bahagian kumpulan tambah tadi yang kita ambil kesemua di bahagian kredit. Okey, jumlahkan tambah tadi 5071. Okey, jumlahkan 17471. Tolakkan, bahagian tolak tadi adalah deposit. Deposit belum dikreditkan. Okey, ada dua, iaitu sewa 4,500. Lepas tu sundram
1537. Okey, lepas tu kita ada cek tak laku iaitu Seri Seroja 1789. Lepas tu kita ada pembayaran oleh pihak bank, insurans 800 dan charge bank sebanyak 25. Okey, jumlahkan dia jadi 8651. Okey. Maka apabila kita tolak, kita akan dapat baki penyata bank sebanyak 8820, baki kredit penyata bank. Okey. Jadi awak lepas ni awak boleh tahu dah. Okey, macam mana nak rekodkan. Kalau dia minta bermula dengan baki penyata bank, kita terbalikkan sahaja. Tambah dengan kumpulan deposit, tolak dengan kumpulan cek belum dikemukakan. Okey, jadi mudah, tak susah untuk kita ingat. Ingat rumusnya BCD. Buku tunai, cek belum dikemukakan, deposit. Lepas tu cuma masukkan mengikut kumpulan. Kalau kita ambil cek belum tambah cek belum dikemukakan, maka kumpulan yang kredit tadi kita letak semuanya sekali di bahagian tambah. Okey, kalau kita ambil deposit belum dikreditkan, maka di kumpulan tolak kita ambil semua kumpulan di sebelah debit tadi. Okey, jadi kita terus dapat jawapannya. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.